Kemudian kita ke bahagian yang kedua, iaitu bahagian qafiah. Dan pada siri yang lalu, saya telah menyebut huruf-huruf qafiah, dan kesemuanya adalah 6, dan huruf tonggaknya ataupun huruf asasnya adalah rawi. Pada kesempatan yang lalu ataupun pada siri yang lalu, kita dah belajar huruf-huruf selepas rawi. Huruf-huruf selepas rawi ada dua. Yang pertama wasal, yang kedua khuruj. Ini kita dah bincang secara detail dah pada minggu yang lalu. Dan insyaAllah pada kali ini, kita nak sebut huruf-huruf selepas rawi. Dan kemudian kita nak masuk pada tajuk baru, iaitu harakatul qafiah. Baris-baris yang berada dalam qafiah dan juga mempunyai nama. Baik, jadi saya nak bagi pengulanganlah sikit kepada huruf-huruf kita belajar selepas rawi, iaitu yang pertama huruf wasal, yang kedua huruf khuruj. Sebagai ringkasan saja sebelum kita masuk huruf sebelum rawi. Kalau kita perhatikan kepada nombor 2, huruf wasal. Apa dia huruf wasal? Huruf wasal ialah huruf mat yang lahir daripada baris rawi. Jadi kalau anak pelajar boleh tengok dekat hujung tu, yang kita merahkan, kita punya qafiah ialah hau mali. Boleh ingat lagi qafiah kan? Qafiah ialah satu huruf hidup dan di belakangnya ada dua huruf mati. Jadi hau mali, ha berbaris. Di belakangnya ada dua huruf mati, iaitu waw dan ya. Mana ya? Ya tidak nampak selepas lam. Dia lahir daripada baris lam. Jadi dua huruf mati. Jadi kita nak bincang wasal di sini, oleh kerana lam itu adalah rawi dan lam berbaris di bawah, maka selepasnya keluar huruf ya. Jadi huruf ya tu dinamakan wasal. Kemudian satu lagi wasal. Apa dia wasal? Wasal ialah huruf mat yang lahir daripada baris rawi ataupun huruf ha. Selepas rawi ada hak domir, maka hak domir itu akan menjadi wasal. Boleh tengok dekat contoh yang kedua, masih lagi nombor 2, hak saya merahkan tu, iaitu perkataannya ialah faqtadih. Faqtadih. Faqtadih adalah qafiah. Qafiah, apa dia dah qafiah? Qafiah satu huruf berbaris, di belakang dia ada dua huruf mati. Mana huruf berbaris? Fa. Mana huruf mati yang pertama? Qaf. Mana huruf mati yang kedua? Ha. Atau ada orang kata tu alif selepas fa tu mati juga. Alif itu di segi ilmu qafiah ianya tidak disebut. Tidak disebut maksudnya dia hanya ada pada tulisan dan tidak ada pada perkiraan. Dia tidak dikira. Tidak dikira. Sebab kita tak sebut pun dia. Kita terus baca faqtadih. Huruf mati yang pertama ialah qaf. Huruf mati yang kedua ialah ha. Maka di situ adalah qafiah. Mana kita punya rawi? Rawi ialah huruf dal. Jadi di belakang rawi ada huruf ha. Huruf ha itu juga adalah wasal. Ini kita dah bincang secara panjang lebar. Kemudian yang seterusnya, jika wasal dengan huruf ha, maka akan keluar pula satu huruf yang kita panggil huruf khuruj. Sebagaimana nombor 3. Apa dia khuruj? Khuruj ialah huruf mat yang lahir daripada baris huruf ha wasal. Bila wasal dengan huruf ha, maka akan keluar satu huruf lagi dan huruf ini dinamakan huruf khuruj. Contoh saya dah merahkan di ujung tu, kita punya qafiah ialah wa baha. Kenapa kita ambil qafiah dekat wa baha? Sebab qafiah bermula dengan satu huruf hidup, di belakang dia ada dua huruf mati. Mana huruf mati? Yang pertama alif di belakang waw, satu lagi alif selepas ha. Wa, kita baca panjang, artinya alif tu mati. Wa baha. Dan alif di belakang ha adalah
khuruj. Ha adalah wasal, ba adalah rawi. Yang ni telah pun kita bincang secara panjang lebar pada siri yang lalu. Jadi ini adalah huruf-huruf selepas rawi. InsyaAllah pada hari ini kita tengok huruf sebelum rawi. Huruf sebelum rawi. Ataupun dalam istilah dia panggil ma qabla ar-rawi. Huruf-huruf sebelum rawi. Kesemuanya mempunyai 3 huruf. Kita ada 3 huruf. Yang pertama namanya ar-ridfu. Dekat nombor 4 tu. Ni huruf sebelum rawi. Baik, kita tengok takrif dia dulu. Apa dia ar-ridfu? Ar-ridfu harful illah allati yaqa'u qabla ar-rawi mubasyaratan. Iaitu huruf illah. Apa makna huruf illah? Kemungkinan alif, kemungkinan waw, kemungkinan ya. Kemungkinan alif, kemungkinan waw, kemungkinan ya. Kat mana dia duduk? Qabla rawi. Sebelum rawi. Apa dah rawi? Ni perlu kita ingat. Rawi ialah huruf yang paling akhir. Tapi syarat jangan hurufnya alif, jangan waw, jangan ya, jangan ha. Kalau alif berada di akhir, dia tidak layak untuk dipanggil rawi. Maka kita ke depan dia. Tiba-tiba di depannya ada hak pula. Hak juga tidak layak untuk jadi rawi. Kita terpaksa ke depan lagi. Baik, kita tengok nombor 4. Contoh yang saya sebut tadi ada dekat nombor 4 ni. Pada syair yang diberikan atathul khilafatu munqadatan ilaihi tujirruhu azyaluha. Jadi kita punya qafiyah ialah ya luha. Kenapa kita panggil qafiyah di sini? Sebab qafiyah bermula dengan satu huruf hidup, di belakang dia ada 2 huruf mati. Mana huruf mati? Yang pertama alif di belakang ya. Ya luha. Huruf mati yang kedua ialah alif selepas daripada ha. Maka qafiyahnya ialah ya luha. Sekarang kita nak cari huruf yang bernama ridfu. Dekat ya luha ni kita nak cari huruf yang bernama ridfu. Sebelum tu kita cuba kenal pasti apakah dia ridfu, kat mana dia berada. Di dalam takrif mengatakan ridfu ialah harful illah. Dia ni adalah huruf illah. Alladhi yaqa'u qabla rawi. Dia berada sebelum huruf rawi. Mubasyaratan, secara langsung. Maksudnya sebelum rawi, dia terus. Tidak diselangi oleh mana-mana huruf dah. Huruf illah, alif, ya, waw, yang secara langsung duduk sebelum rawi. Jadi kita tengok dekat ya luha, kita nak cari ridfu, mesti kita kenal rawi terlebih dahulu. Baik, jadi mana rawi? Rawi adalah huruf yang paling akhir, tapi syarat jangan alif, jangan waw, jangan ya, jangan ha. Sekarang kita tengok dekat ya luha, mana huruf paling akhir? Alif. Layakkah dia jadi rawi? Bolehkah dipanggil rawi? Tidak boleh. Kenapa? Sebab dia alif. Bila dia tidak layak, maka kita pergi kepada huruf sebelumnya. Apakah huruf sebelum dia? Ha. Layakkah ha untuk dipanggil rawi? Tidak layak sebab dia huruf ha. Jadi mana rawi? Rawi adalah lam. Rawinya adalah lam. Baik, cuba tengok sebelum rawi ada huruf apa? Sebelum rawi ada huruf alif. Maka sebelum rawi ada huruf alif. Maka huruf alif tu adalah huruf illah yang secara langsung duduk sebelum rawi. Alif itulah yang dinamakan huruf ar-ridfu. Baik, jadi moga-moga pelajar boleh mengenali apa dia ridfu. Ridfu ialah huruf illah yang berada sebelum rawi secara langsung. Baik, jadi anak-anak pelajar kita pergi kepada huruf yang seterusnya. Dan huruf ini juga berada sebelum rawi. Huruf ni berada sebelum rawi. Dan huruf ini adalah huruf
taksis dan huruf dakhil. Taksis dan dakhil. Huruf taksis dan huruf dakhil ni, dia akan wujud serentak. Dia akan datang serentak. Kalau ada dakhil, mesti ada taksis. Kalau ada taksis, ada dakhil. Kalau ada salah satu, mesti ada kedua-duanya. Dan kalau tidak ada salah satu, tidak akan ada kedua-duanya. Ini istimewa taksis dengan dakhil. Taksis dengan dakhil akan wujud serentak. Dan untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan, kalau ada huruf tadi. Huruf apa tadi? Huruf ridfu. Kalau ada huruf ridfu, automatik. Secara automatik, tidak ada huruf dakhil. Dan bila tidak ada huruf dakhil, tidak adalah huruf taksis. Ceritanya begitu saja. Huruf dakhil dan huruf taksis, bila ada salah satu, akan ada kedua-duanya. Bila tidak ada salah satu, tidak ada kedua-duanya. Dan kalau dah ada ridfu, taksis dengan dakhil tidak akan muncul lagi. Itu ilmunya begitu. Baik. Jadi dalam pembahasan tidaklah ditanya siapa detail begitu, untuk pengetahuan kita sahaja. Baik, jadi anak-anak pelajar, kita tengok huruf yang seterusnya, iaitu huruf taksis dan huruf dakhil. Dekat mana berada huruf ni? Huruf ni berada sebelum rawi. Juga berada sebelum rawi. Adakah dia wajib ada? Tak semestinya. Dia boleh wujud dan dia boleh tidak wujud. Dia boleh hilang. Baik, kita tengok taksis di segi takrifnya dulu. Taksis adalah harful alifil ladzi yufsilu bainahu wa bainar rawi harfun mutaharrikun. Apakah taksis? Taksis adalah huruf alif. Huruf alif yang macam mana? Ingat, huruf alif ni berada sebelum rawi. Huruf alif ni berada sebelum rawi. Taksis ialah huruf alif yang berada sebelum rawi. Cuma alif ni dengan rawi ada pemisah. Ada pemisah. Kalau tidak ada pemisah, dia adalah ridfu. Mubasyarah tadi kita sebut. Huruf alif mubasyarah sebelum rawi itu ridfu. Tapi huruf taksis ialah alif yang berada sebelum rawi, tapi ada fasil, yufsil, ada huruf lain yang memisahkan dia. Dan huruf yang memisahkan dia adalah huruf yang berbaris. Moga-moga boleh faham. Apa dia taksis? Taksis ialah huruf yang duduk sebelum rawi, cuma antara dia dengan rawi ada huruf berbaris. Ada huruf lain yang memisahkan dia. Baik, kita tengok contoh. Dekat syair tu, kita punya qafiyah ialah karimu. Karimu. Mana kita punya rawi? Rawi ialah huruf paling akhir. Mana huruf paling akhir dekat karimu? Huruf waw. Kerana mim berbaris di hadapan. Mim berbaris di hadapan. Maka waw boleh tak jadi rawi? Tidak boleh sebab dia waw. Dah tu mana rawi? Rawi adalah mim. Rawi adalah mim. Sebelum rawi ada ra, sebelum ra ada alif. Tadi kita kata apa dia taksis? Taksis ialah alif di mana ada satu huruf lain yang memisahkan dia daripada rawi. Mana rawi? Mim. Mana taksis? Alif. Ada pemisah tak di situ? Ada, iaitu huruf ra. Maka alif itu dinamakan taksis. Apa dia taksis? Taksis ialah huruf alif, cuma ada pemisah antara alif dengan rawi, iaitu huruf ra. Dan apakah nama huruf ra tu? Huruf ra itulah bernama dakhil. Sebab itu kita kata taksis dan dakhil, dia akan datang serentak.
Baik, kita pergi kepada nombor 6. Nombor 6 adalah dakhil. Apa dia dakhil? Dakhil ialah al-harful mutaharrik, iaitu huruf yang berbaris. Alladhi yufsilu baina alifit ta'sisi warrawi. Huruf yang berbaris yang memisahkan antara alif taksis dan rawi. Huruf yang memisahkan antara alif taksis dan rawi, huruf ini dinamakan dakhil. Jadi kalau contoh hak nombor 5 tadi. Mana rawi? Mim. Sebelum rawi ada siapa? Ada ra berbaris. Sebelum ra siapa? Sebelum ra ada alif. Jadi apa nama alif tu? Alif tu nama dia taksis. Kenapa alif tu dinamakan taksis? Sebab alif ni di antara dia dengan rawi ada huruf berbaris yang memisahkan. Baik, kalau kita belajar dekat nombor 6, apa nombor 6? Nombor 6 hurufnya bernama dakhil. Siapakah dakhil? Dakhil ialah huruf yang berbaris yang memisahkan alif taksis dan rawi. Jadi kalau contoh dekat karimu, siapa yang memisahkan alif dengan mim? Yang memisahkan alif dengan mim adalah ra. Maka ra berbaris itulah dipanggil dakhil. Jadi kita boleh ambil dua contoh. Yang dekat nombor 5 tu pun ada dakhil. Kenapa ada dakhil? Sebab ada taksis. Jadi kita tengok contoh dekat nombor 6. Dekat nombor 6 kita punya qafiyah ialah janibuh. 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 Ja, alif mati. Yang kedua huruf mati ialah ha. Jadi qafiyah bermula dengan satu huruf berbaris. Di belakang dia ada dua huruf mati. Baik. Sebelum kita nak cari dakhil, kita cari rawi dulu. Mana dia rawi? Rawi ialah huruf paling akhir sekali. Mana huruf paling akhir? Ialah ha. Boleh tak dia jadi rawi? Tak boleh. Sebab ha mana boleh jadi rawi. Bila ha tidak boleh jadi rawi, kita ke huruf sebelumnya, iaitu ba. Okey, jadi kita punya rawi ialah huruf ba. Sebelum huruf ba ada nun. Sebelum nun ada alif. Jadi mana rawi? Ba. Nampak tak alif? Nampak. Ada huruf dah antara ba dengan alif? Ada, iaitu nun. Siapakah yang memisahkan alif dengan rawi? Apa nama alif tu? Alif tu nama taksis. Kenapa dinamakan taksis? Sebab alif terpisah dengan rawi. Ada huruf yang memisahkannya. Jadi huruf yang memisahkan alif yang bernama taksis dan rawi ni, huruf ni dinamakan dakhil. Jadi untuk contoh janibuh, huruf dakhilnya ialah nun. Untuk karimu, huruf dakhilnya ialah ra. Dan huruf taksis hanyalah alif sahaja. Alif sahaja. Untuk taksis, hurufnya adalah alif sahaja. Jadi kedua-dua contoh, karimu, alif adalah taksis, ra adalah dakhil. Untuk janibuh, alif adalah taksis, nun adalah dakhil. Sebab itulah kalau kita tengok nota dekat bawah tu sikit. Dia tulis, apa dia kata? Dia kata, at-taksisu wad-dakhilu harfani mutalazimatani. Mutalazimatan. Salah tulis saya tu. Salah ejaan. Mutalaziman. Taksis dan dakhil adalah huruf yang saling wujud. Huruf yang saling wujud. Iaitu, فَإِذَا وَجَدَ التَّأْسِيسُ فِي الْقَافِيَةِ وَجَدَ الدَّخِيلِ. Apabila ada taksis di dalam satu-satu qafiyah, maka adalah dakhil. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ تَأْسِيسِ لَمْ يُوجَدْ الدَّخِيلِ. Dan apabila tidak ada taksis, maka tidak ada dakhil. Baik, jadi anak-anak pelajar, inilah huruf sebelum rawi. Ada berapa huruf sebelum rawi? Ada 3. Yang pertama, ridfu. Yang kedua, taksis. Yang ketiga, dakhil. Ada berapa huruf selepas rawi? Huruf selepas rawi ada 2, iaitu wasal dan khuruj. Huruf-huruf ni kita panggil huruf apa? Huruf-huruf ni kita panggil huruf qafiyah. Jadi ada berapa semua huruf qafiyah? Ada 6. Yang pertama rawi, yang kedua wasal,
yang 3 khurus. Yang keempat ridfu, yang kelima taksis, yang keenam dakhil.